Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita dalam kitab Mata Al-Jurumiyah. Jadi kita dah sampai kepada topik babula. La yang dimasukkan sini la nafiyah li jinsi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'amin salatu wassalamu ala sayyidina Musallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni tawarra'tu min hawli wa quwwati wa 'ilmi wa laja'tu ila hawlika wa quwwatika wa 'ilmika ya dzal quwwatil matin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumika wa ulumi sayyidis salihin fi darain amin al-anqal. Babula. Okay, jadi sebelum kita baca babula ni, jadi kita kena pasti dulu la yang dimasukkan sini la yang kategori mana. Okay, jadi dimasukkan la di sini ialah la an-nafiyatu lil jinsi, la yang menafikan jenis. Jadi diterangkan jinsi iaitu dimasukkan isim jenis. Okay, isim jenis yang mana iaitu dia tu merangkumi meratai satu objek ataupun satu sifat yang disebutlah, ataupun contoh macam rajul, seorang lelaki. Jadi dia merangkumi semua lelaki yang ada dalam bumi ini. Okay, sama juga dengan imra'atun ataupun talibun, penuntut ilmu. Okay, dia menafikan jenis. Itu maksudnya. Right. Kemudian fungsi la nafiyah li jinsi ialah dia tansibu, dia menasabkan isma wa tarfa'ul khabar, dan dia merofokkan khabar. Okay, dia sama je fungsi macam inna, cuma beza dia pada isim ni. Okay, untuk isim la nafiyah lil jinsi, di isim la nafiyah lil jinsi dia ada hukum yang istimewa, iaitu dia ada dua bahagian. Sama ada hukum dia kategori mabni, satu lagi hukum dia kategori mu'rab. Okay, jadi yang mabni ialah macam mana? Mabni ialah untuk isim la yang datang dalam rupa nakirah mufrad. Mufrad ni bukan maksudnya lawan musanna jamak tu. Mufrad maksudnya dia tunggal, dia bukan dua patah perkataan. Okay, itu maksudnya mufrad. Kat sini nakirah, dia lafaz nakirah, ya, isim lah memang dia akan masuk isim nakirah saja. Okay, la nafiyah li jins hanya masuk kepada nakirah saja. Kalau ma'rifah dia tak jadi la nafiyah li jinsi. Okay, dia akan jadi mubtada biasa. Alright, so kemudian apabila dia masuk la nafiyah li jinsi yang mabni, hukum dia macam mana nak i'rab? Dia akan bergantung. Jadi dia akan mabni ke atas apa yang dia nasabkan. Mabni ala ma yunsabu bihi. Dia akan mabni ke atas apa yang dia nasab sekiranya dia mu'rab. Okay, contohnya macam, okay, kalau mufrad nasab dengan apa? Fathah. Kalau musanna nasab dengan apa? Ya. Ataupun jamak dengan ya. Okay, contoh jamak mu'annas salim nasab dengan baris kasrah. Okay, so contohnya contoh kalau yang mufrad, tengok sini, la rajula fiddari. Okay, so jadi bila mufrad, okay, isim la yang di mana dia la masuk kepada isim jenis, yang isim jenis tu dia nakirah mufrad, dia seketul je. Okay, ketahuilah yang rajula ni dia isim la yang hukum dia mabni. Mabniun ala apa? Okay, bila mufrad mansub dengan fathah kan, jadi dia akan mabni ala fathi. Lepas tu fi mahalli nasbin. Habis. Sama juga dengan yang seterusnya. Contohnya macam untuk yang musanna kan, la rajulai fi
fiddari. Okay, la rajulaini fiddari. Okay, la harfu nafiyah lil jinsi. Rajulaini isim la mabni ala apa? Mabni ala ya. Lepas tu fi mahalli nasbin. Fi harfu jar mabni ala sukun, dari isim majrur. Lepas tu jar majrur fi mahalli rafa' khabar la kepada ni. Habis. Okay, jadi itu untuk yang hukum mabni. Kemudian kita fokus kepada mu'rab. Mu'rab ada dua kategori, iaitu satu mudhaf, satu lagi syibhul mudhaf. Jadi mudhaf ni maklumlah kan, contoh macam kita tengok kat sini, la talibah ilmin mamkutun. Okay, jadi la talibah. Jadi la talibah ilmin, lafaz talibah ilmin ni dia mudhaf. Maksudnya talibah dia jadi mudhaf, ilmin mudhafun ilaih. Okay, jadi talibah kita nak macam mana? Talibah apabila la masuk kepada lafaz mudhaf, jadi dia akan i'rab sebagai mu'rab lah, mansub. Bila mu'rab dia i'rab sebagai mansub, fathah, isim mufrad tu lah. Maksudnya kita i'rab mu'rab. Jadi la talibah isim la mansub bi fathah. Okay, li'annahu isim mufrad. Lepas tu wa huwa mudhafun. Lepas tu ilmin mudhafun ilaih majrur kasrah isim mufrad. Mamkutun kita i'rab biasa, khabar la marfu' bi dhamma li'annahu isim mufrad. Okay, sama juga dengan syibhul mudhaf. Alright, cumanya dhabit syibhul mudhaf ni, okay, syibhul mudhaf ni ialah kalau dalam tamimah dia sebut mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. Okay, jadi kalau syibhul mudhaf dalam mutamimah menyatakan ia ialah sesuatu yang ittasala bersambung, bihi kembali pada ma, syai'un oleh sesuatu, untuk apa? Untuk menyempurnakan makna. Contoh macam la tali'an jabalan hadirun. Okay, jadi lafaz mana yang syibh mudhaf, iaitu ni dia. Okay, tali'an jabalan ialah syibhul mudhaf. Kerana apa? Dia seolah-olah dia macam mudhaf. So mudhaf ni ialah sandar kan, makna yang bersandar untuk menyempurnakan satu kalam tu lah, satu makna tu. Okay, jadi syibhul mudhaf pendaki gunung. Jadi gunung ialah sesuatu, tali'an ialah ma. Tali'an yang di mana ma sesuatu yang bersambung, bihi dengannya sesuatu tersebut, syai'un oleh syai'un. Jadi jabalan ialah syai'un. Jadi jabalan ialah sesuatu yang bersambung dengan tali'an ini untuk menyempurnakan makna pendaki tersebut. Okay, pendaki gunung. Alright, cumanya kita tak i'rab jabalan ni sebagai mudhafun ilaih, sebab dia jatuh sebagai maf'ulun bihi kepada tali'an. Okay, so jadi bila mana dia datang dalam bentuk syibhul mudhaf, right, jadi i'rab tali'an ni sebagai apa? Kita i'rab isim la mansubun bi fathah li'annahu isim mufrad. Jadi hukum dia mansub, mu'rab lah kan. Jabalan sebagai maf'ulun bihi untuk tali'an, hadirun khabar la marfu' bi dhamma li'annahu isim mufrad. Okay, jadi yang hukum spesialnya ialah pada isim la sahaja. So yang kategori mabni dengan mu'rab. Kalau mu'rab ada dua, mudhaf dengan syibh mudhaf. Kalau mabni nakirah mufrad, okay, dan dia bergantung kepada, dia mabni ke atas apa yang dinasabkan. Kalau dinasab dengan fathah, dia mabni ala fathi. Kalau dinasab dengan ya, dia mabni ala ya, dan seterusnya.
Okay, jadi itu penerangan tentang isim la. Okay, jadi bila kita dah faham konsep la, nafi al-jins, jadi kita boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babula. Ini ialah bab pada la nafi al-jinsi. Li'u'lam, hendaklah kita ketahui anna la, bahasanya la nafi al-jinsi tansibu, dia menasabkan hiya, oleh dia, oleh la tersebut, nakirati, akan nakirah, isim nakirah, bighairi, tanpa tanwin. Bila dia sebut tanpa tanwin, dia masukkan yang mabni, hukum mabni yang telah dinyatakan. Iza, apabila, ini syarat, apabila basyaratin nakirata, apabila la tersebut secara langsung berjumpa dengan la, maksudnya tidak ada fasil, tidak ada pemisah di antara kedua-dua mereka. Contoh macam la rajula fidari, okay, dia terus berjumpa. Dia bukan macam la fidari rajulun. Okay, ketika mana ada tidak mubashir tu tidak secara langsung, iaitu ada fasil, ada pemisah di antara kedua mereka. So hukum dia berkemungkinan berubah lah, tidak menjadi mansub atau mabni yang seperti yang dia sebut ni. Okay, jadi syarat dia mesti secara langsung, bashir, secara langsung, wala tatakarrar, walam tatakarrar, dan tidak berulang oleh la tersebut. Okay, nahu, contoh la rajula fiddari. Okay, jadi sekira mana bashir, lepas tu tidak berulang la, jadi dia akan menasabkan nakirah secara hukum mabni. Okay. Jadi rajula kita akan i'rab isim la mabni ala fathi fi mahalli nasab, isim la. Alright, apakah? Jadi rajula isim la mabni ala fathi fi mahalli nasab, isim la, tuan fi mahalli nasab je. Lepas tu fi jar majrur fi mahalli jar majrur, jaru wal majruru fi mahalli rafa, rafa khabar la. Ataupun ada satu lagi cara i'rab yang lebih master lah, untuk advance, kita jaru wal majruru muta'alliqun, okay, bi khabarin mahdhufin taqdiruhu mawjudun. Okay, ini untuk i'rab yang kedua, cuma yang ni untuk advance. Alright, kalau yang pertama ni untuk beginner. Okay, jadi biasanya yang untuk advance i'rab dia macam ni, yang kedua ni. Okay, habis dia dua-dua betul. Alright, cuma lagi advance yang ni lah. Right, kemudian kita sambung. Dia kata fa in lam tubashirha wajaba raf'u wajaba tikraru la. Dia kata sekiranya tidak tubashir, tidak bersebelahan ataupun tidak secara langsung oleh la tersebut, ha akan nakirah. Okay, tubashir, hiya kembali pada la, lepas tu ha kat sini dengan maksud nakirah, nakirat, yang ni lah. Okay, wajabah dan saya hukum dia wajib rafa. Okay, ni satu lagi kena wajib tikrarullah, kena ulang lagi lah. Okay, contohnya macam la fiddari rajulun. Okay, jadi rajul ni wajib kita baca rafa sebagai mubtada, muakhar, fiddari khabar muqaddam, wala imratun. Okay, imra'atun ni kita boleh i'rab sebagai ma'tuf. Alright, imra'atun. Okay, so wajib kita ulang lagi lah sekiranya ada sesuatu yang nak dimaktufkan lah.
tu yang kedua. Sebenarnya sekiranya tak cukup syarat. Tak cukup syarat yang mana? Yang pertama. Syarat pertama telah dilanggar. Okey. Lepas tu sekiranya berlaku syarat kedua. Sebenarnya telah langgar syarat kedua, dia kata fa in takarrarat, apabila berulang ialah apa yang berlaku, jaza harus ikmaluha, nak mengamalkan dia sebagai la nafi li jinsi ni. Okay, la nafi li jins atau ilgha'uha ataupun abaikan dia. Jadi dia kata fa in syi'ta qulta, sekiranya kau nak menyatakan atau berkata la rajula fid dari wala imra'ata. Okay, jadi tidak ada rajula fid dari. Okay, jadi bila berulang kita boleh beramalkan dia. Jadi la dengan maksud isim la mabni ala fathi, lepas tu wala imra'ata. Okay, dia wala imra'ata. Okay, jadi yang ni jadi isim la mabni ala fathi untuk yang ni. Lepas tu imra'ata dekat sini pun dia isim la yang dia mabni ala fathi juga. Okay, cuma amil kepada isim la yang ni ialah la kedua ni. Lepas tu khabar la dia fi dari untuk rojul. Kemudian yang imra'ata ni, kalau kita buat dia isim la untuk la yang kedua ni, kita buat khabar dia mahzuf, takdiruhu ma fiddari, mawjudatun fiddari. Okay. Kemudian wa in syi'ta, dan boleh juga sekiranya kamu nak katakan, jadi kamu nyatakan la rajulun fiddari wala imratun. Okay, jadi rajulun kat sini jatuh sebagai mubtada, la kat sini la harfu nafi biasa lah, dia mulghah, diabaikan hukum dia. Fiddari jamaju khabar untuk mubtada rajulun. Waw ni ataf, la zaidah, imra'atun ma'tuf kepada mubtada lah, ma'tuf. Habis. Okay, jadi saya rasa setakat itu saja. Sumaqala babul munada, wallahu ta'ala alam. Aku hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.